Bahaya. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Baik. Antara kelompok juga yang pernah saya sebut adalah golongan Khawarij. Yang ini yang paling ekstrim. Jadi yang termasuk juga dalam golongan Khawarij itu Hizbut Tahrir juga boleh dikatakan mereka itu termasuk dalam golongan Khawarij. Macam mana pula tu? Hizbut Tahrir masuk dalam golongan Khawarij, kita tengok macam mana perkataan mereka. Baik. Orang-orang Hizbut Tahrir ini berniat untuk memperjuangkan khilafah kononnya. Tetapi apabila ditanya tentang siapa khalifah yang akan mereka angkat nanti, mereka tak dapat jawab. Seandainya khalifah itu daripada golongan mereka, mereka setuju kah? Dan mereka katanya nak menyatukan seluruh dunia. Kalaulah misalkan seluruh dunia bersatu, diangkat khalifah daripada bangsa lain, bukan bangsa, contohlah bangsa di Malaysia ada HTM, Hizbut Tahrir Malaysia. Di Indonesia ada HTI atau HTI, Hizbut Tahrir Indonesia. Diangkat daripada golongan Malaysia. Yang Arab sana tu ikut tak misalkan? Yang Arab, yang Hizbut Tahrir Arab misalkan, kalau ada. Baik. Mereka menuduh negara ini negara kafir, mengamalkan sistem kafir, tauhid dan sebagainya. Tambah pula dalam keadaan COVID-19 ini tak boleh ke masjid. Mereka menuduh negara ini tauhid, anti-Islam, komunis dan sebagainya. Ini salah satu budaya takfir. Jadi hakikatnya mereka itu tidak faham sebenarnya tentang kaedah fiqhiyah, tentang usul fiqh, tak faham dengan sebenarnya. Kalau faham pun faham sikit-sikit sahaja. Baik. Jadi tambahlah kalau kita nak bahas pasal itu, yang mereka tahu cuma man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Yang tu saja yang mereka tahu. Yang ni Hizbut Tahrir ada berapa lagi lah. Kelompok-kelompok yang lain ada lagi lah. Baik. Yang tu pun, yang tahu yang tu saja, kita nak bahas lagi. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Ma jaza li'udhrin batala li zawalihi. Idza ta'arada mafsadatani ru'ya a'zamuhuma dararan birtikabi akhafihima. Yang tu lagi al-wiqayatu khairu min ilaj, lagilah mereka tak tahu. Bukan nak blekeh, yang ni betul. Baik. Mereka ini menjual satu ungkapan khilafah. Jadi golongan Hizbut Tahrir menjual satu ungkapan khilafah ala minhajin nubuwah. Ada yang baca ala manhajin nubuwah. Pada ada orang tanya, di mana pusat Hizbut Tahrir ini? Mereka kata di London. Macam mana boleh yang katanya nak menegakkan khilafah ala minhajin nubuwah, tetapi pusatnya di negara yang mereka tuduh kafir? Kenapa tak di Madinah? Kemudian mereka mengatakan juga khilafah ini adalah bahagian syariat Islam. Kita tanya, mana dalil daripada Al-Quran dan hadis yang jelas menunjukkan, yang secara tegas memberikan perintah untuk mendirikan khilafah ala Hizbut Tahrir? Mereka tak boleh jawab. Kita lihat semua kibarul ulama yang bukan berfahaman Hizbut Tahrir, semua di seluruh dunia Islam, semua menolak khilafah ala Hizbut Tahrir ini. Bagaimana mungkin mereka boleh menjerit-jerit khilafah itu syariat Islam? Otaknya di mana? Dan macam mana pula mereka boleh jerit-jerit syariat Islam? Secara tak langsung mereka menyalahkan ulama-ulama yang muktabar tadi. Semua negara Islam, kita lihat semua negara Islam melarang khilafah ala Hizbut Tahrir, yang tidak melarang hanya negara-negara kafir. Sebab itu pejabatnya di negara kafir. Baiklah, kita lihat. Khilafah ala minhajin nubuwah ini di syarah hadis hanya merujuk pada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, pada masa Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, dan pada masa Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman nanti. Dan itu sudah jelas nas sorehnya dan tak perlu dipropagandakan lagi, kerana itu akan datang tepat pada waktunya. Fungsi khilafah juga menurut mereka adalah menyatukan, tetapi mereka sendiri hobinya membuat perpecahan, mempertikaikan masalah furu'iyah.
maknanya mereka itu sendiri tidak mengamalkan fungsi khilafah mereka sendiri. Dan kebanyakan yang memperjuangkan khilafah Hizbut Tahrir ini tidak mempunyai basic ilmu agama yang mendalam. Hanya berani di sosial media sahaja. Berani di Facebook, komen-komen apa semua. Kita set time. Kita ajak musyawarah, ajak jumpa face to face, buat seminar, membahas tentang khilafah wajib atau tak wajib. Mereka takkan berani. Jadi, takkan berani mereka. Itulah. Baiklah, kita tengok satu hadis yang menjelaskan bahawa khilafah ini berlangsung 30 tahun. Nabi SAW bersabda. Dia dapat an Sa'id bin Jubahan qala haddatsani Safinah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-khilafatu fi ummati 30 sanah thumma mulkun ba'da dhalika thumma qala li Safinatu amsik khilafata Abi Bakr thumma qala wa khilafata Umar wa khilafata Uthman thumma qala li amsik khilafata Ali qala fawajadnaha 30 sanah. Qala Sa'idun faqultu lahu inna bani Umayyah yaz'umuna anna al-khilafata fihim qala kadzabu banu Zarqa bal hum mulukun min syarril muluk. Sayyidina Sa'id bin Jumhan berkata, Safinah menyampaikan hadis kepada aku bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pemerintahan khilafah pada umatku selama 30 tahun. Jadi 30 tahun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu dipimpin oleh pemerintahan kerajaan. Lalu Safinah berkata kepada aku, hitunglah masa kekhalifahan Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar 2 tahun. Kemudian Sayyidina Umar 10 tahun. Dan Sayyidina Utsman 12 tahun. 24 tahun semua. Baru 24 tahun. Kemudian Safinah berkata lagi kepada aku, tambahkan dengan masa khilafahnya Sayyidina Ali 6 tahun. Jadi 24 tambah 6, ternyata semuanya 30 tahun. Sayyidina Sa'id berkata, aku kemudian berkata kepada Safinah, sesungguhnya Bani Umayyah beranggapan bahawa khilafah ada pada mereka. Depa pun Bani Umayyah menyangka bahawa khilafah itu ada pada mereka. Safinah menjawab, mereka Bani Umayyah itu berbohong. Justru mereka adalah para raja yang tergolong seburuk-buruknya para raja. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi. Jadi di sini kita dapat tengoklah jadi macam mana kesalahan, kekacauan pola pikir golongan Hizbut Tahrir. Jadi pada saat mereka menuduh taghut, menuduh kafir negara ini boleh diperangi, mereka masuk dalam golongan Khawarij. Golongan Khawarij yang pernah saya sebut. Jadi orang yang membunuh Sayyidina Ali Abdurrahman ibnu Muljim. Dia ini seorang hafizul Quran, hafal Quran. Dan dia inilah yang membunuh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, seorang Amirul Mukminin, seorang menantu Nabi dan juga sepupu Nabi, dan salah seorang yang dijamin masuk syurga. Dan orang yang membunuh Sayyidina Ali ini menyangka bahawa dia itu menolong syariat Allah. Dia menyangka bahawa dia itu menolong agama Allah. Ini salah, pola pikir yang salah.